Okay, cerita ni famous dalam kalangan masyarakat kita dan cerita ni pernah difilmkan juga suatu ketika dahulu dalam versi hitam putih. Okay, kisah dia bermula di mana seorang pendakwah dan juga pedagang yang bernama Tun Jana Khatib datang ke negeri Temasek iaitu Singapura sekarang ni lah. Dikatakan Tun Jana Khatib ini mempunyai beberapa kelebihan dan juga kehebatannya yang tersendiri dalam ilmu perubatan dan juga ilmu-ilmunya lain. Disebabkan kehebatannya tersebar luas di Singapura, jadi Tun Jana Khatib dihadapkan kepada raja sebab raja ingin bertemu dan raja menitahkan Tun Jana Khatib untuk menunjukkan kelebihan yang ada pada diri Tun Jana Khatib. Pada masa yang sama, isteri raja pun ingin melihat apa yang dimiliki oleh Tun Jana Khatib. Tun Jana Khatib dengan menurut perintah melakukan satu pertunjukan kepada raja dan juga isteri raja. Dan disebabkan pertunjukan itu, isteri raja berasa teruja akan kehebatan yang dimiliki oleh Tun Jana Khatib. Jadi timbullah satu perasaan cemburu dalam hati raja terhadap Tun Jana Khatib, ditambah pula dengan hasutan daripada pembesar untuk menjatuhkan hukuman terhadap Tun Jana Khatib. Dan akhirnya Tun Jana Khatib dijatuhkan hukuman bunuh. Sebelum Tun Jana Khatib meninggal, Tun Jana Khatib ada mengatakan Singapura akan mengalami satu bencana yang amat dahsyat. Selang beberapa ketika selepas Tun Jana Khatib meninggal, berlakulah satu peristiwa iaitu ikan todak mula menyerang penduduk kampung yang berada di pesisiran pantai. Dan berita itu disampaikan kepada raja dan akhirnya raja turun sendiri untuk tengok kejadian tersebut. Dan ada pembesar memberi cadangan untuk melakukan benteng menggunakan tubuh badan penduduk kampung yang ada. Dan agak tak logik lah idea tu. Idea tu dipatahkan oleh seorang budak yang bernama Nadim. Nadim memberi cadangan, tuanku, lebih baik kita menggunakan batang pisang daripada menggunakan tubuh badan manusia. Kita akan dapat mengurangkan kematian penduduk-penduduk kampung. Dan cadangan Nadim diterima oleh raja dan raja menitahkan untuk semua penduduk kampung mencari batang pisang dan juga dijadikan benteng. Akhirnya serangan ikan todak dapat dipatahkan dan Nadim diberikan hadiah dan juga sepersalinan lah oleh raja. Dan perasaan dengki, hasad dengki yang membara dalam hati pembesar terhadap Nadim. Akhirnya pembesar mula menghasut raja dengan mengatakan, tuanku, Nadim ni waktu kecil pun dia dah pandai. Tak silap nanti bila dia dah besar, tahta raja pun dia akan ampas. Dan agak tak logik lah idea tu. Jadi raja pun rasa takut akan kata-kata pembesar tu dan akhirnya Nadim dijatuhkan hukuman bunuh juga. Nadim dibawa ke tengah laut dan dilempar ke dalam laut. Pengajaran yang boleh kita ambil dalam cerita ni, yang pertama, kita janganlah mempunyai sifat hasad dengki terhadap diri orang lain. Sebab apa? Hasad dengki ini hanya dapat memudaratkan diri orang lain dan juga diri kita sendiri. Yang keduanya, kita janganlah menjatuhkan hukuman terhadap orang lain tanpa usul periksa. Kemungkinan orang yang kita jatuhkan hukuman tu adalah orang yang teraniaya. Dan yang terakhir, kita mestilah memberi pendapat dan juga cadangan dengan memikirkan kesan terhadap diri orang lain. Walaupun kita berada di pihak ataupun berada di tahap yang tertinggi, jawatan yang tinggi, kita janganlah mementingkan diri kita sendiri.